Okey, alright. Assalamualaikum dan juga selamat petang saya ucapkan kepada kawan-kawan. Ini dalam kereta ni ada 3 orang. Ada 2 orang lagi. Yang pakai baju merah ni Azhar ni Syam. Yang pakai baju biru ni Pak Din Kuala Selangor. Pak Din Hulu Selangor. Okey, alright. Cerita petang ni Jangan cerita Kuala Selangor. Hulu Selangor. Gaduh pula dengan Zaprul. Jangan gaduh dengan Zaprul lah. Okey, alright. Cerita petang ni agak mudah, iaitu kenapa kita kena berbual cepat. Pakai tali pinggang dulu. Kau dah pakai pinggang dulu lah. Siap kau balik. Aku beranak kat luar negara. Kau beranak kat luar negara Okey, alright. Cerita petang ni lah kenapa kita kena perlu berbual cepat, kan? Semua tengah hangat sekarang ni, kan? Kalau nak ikutkan apa, political situation tengah hangat, kan? Apa, ekonomi tengah hangat, kan? Kita kata kita nak membetulkan ekonomi rakyat, tapi masalahnya selagi political situation ni tak settle, selagi itulah kita ni tak boleh nak move on. Betul tak Pak Din? Betul. Kan? Itu dia cerita dia, kan? Tadi berbual bukan main sedap lagi kau Pak Din. Ni baru bila live sedap pula. Cuba kita cerita apa perancangan nak memulihkan ekonomi dalam keadaan hyperinflation sekarang. Itulah dia masalah. Cuba cerita sekarang. Itulah dia ceritanya. Apa, bagi subsidi. Adakah salahkan kartel? Bagi subsidi? Apurkan AP? Adakah benda tu semua berkesan? Yalah kan. Itu yang kita pelik ni. Kenapa pilih langkah yang mana agak apa tak sesuai. Dia langkah yang dia buat sekarang ni lebih kepada langkah kosmetik. Langkah sementara untuk menyelamatkan diri sendiri. Untuk populariti. Bukan langkah untuk selamatkan rakyat atau ekonomi rakyat. Sepatutnya bukannya sekarang nak cerita pasal benda tu. Sepatutnya perancangan dah dibuat kerajaan pada waktu-waktu PKP dulu, kan? Macam mana untuk nak menghadapi keadaan selepas daripada PKP. Bila dah ada vaksin, bila dah ada bila dah ada apa semuanya, penawar lah, Flamizir lah, apalah, kan? Sepatutnya dah ada langkah-langkah untuk nak menyelesaikan masalah. Betul tak, kan? PKP dah berlalu. Lepas tu lah semuanya cerita Hyperinflation kita dah cerita March lagi. March lagi, kan? Aku dah cerita. Tapi tidakkannya Kau cerita March, aku cerita pasal hyperinflation ni. Aku rasa daripada mula-mula PKP 1 lagi. Cerita pasal hyperinflation ni dah keluar masa PKP 1 lagi sebenarnya. Cuma agaknya kat Malaysia ni lambat sikit. Agaknya dapat dia punya info dia tu bulan March baru dapat. Dia senang je lah bagi aku lah. Kalau Main Sabri nak kekal dia, tak nak berubah, dalam masa terdekat ni, perkara pertama dia perlu buat adalah tukar Menteri Ekonomi, tukar Menteri Kewangan dan semua Menteri-Menteri PPBM yang tak boleh pakai tu. Itu langkah pertama lah. Itu langkah pertama. Kalau dia tak nak berubah dalam masa terdekat, itu langkah dia yang pertama. Sebab apa? Sebab sekarang ni semua isu yang sepatutnya dibuat oleh menteri-menteri tu, diselesaikan oleh menteri-menteri tu tak selesai sampai sekarang. Yalah, masalahnya bagi yang apa orang kata yang soleh ni, kan. Dia bukan pasal soleh. Dia pasal orang yang berkemampuan. Yalah, dia masalahnya yang soleh-soleh ni kebanyakan dia tak buat kerja. Dia ibarat kata Mahathir tu, setan yang dikenali tu, sekarang ni setan yang boleh buat kerja berbanding dengan malaikat yang tak boleh buat kerja. Itulah dia masalahnya. Dia kita betul, kita katakan bahawa menteri-menteri PPBM ni dikatakan kan, tidak rasuah dan tidak apa. Tetapi persoalannya kalau dia tidak rasuah sekalipun, tapi dia tidak kompeten, tidak ada kemampuan, kan, tak guna. Yes. Ada cerita dia. Sebab cerita rasuah ni bukan cerita baru dimainkan oleh Pakatan Harapan. Betul. Okey, sejak daripada 1998 Anwar Ibrahim diturunkan, whatever, perasuah mentadbir negara dengan baik. Okey, tanpa sebarang masalah sehinggalah Barisan Nasional kalah pada PRU14. Akhirnya kita jangan salahkan Ismail Sabri saja semata-mata dalam kes ni. Ismail Sabri inherited the problem from Pakatan Harapan. Yalah, betul. Dia inherit, dia mewarisi masalah tu daripada tu. Dan dia terpaksa melaksanakan. Lebih malang lagi adalah penggubal dasar-dasar semasa Pakatan Harapan tu
melompat masuk untuk menubuhkan Perikatan Nasional. Itu cerita tu. Bukannya. Jadi dasar itu kita tidak boleh salahkan Ismail Sabri semata-mata, tetapi dasar itu inherited sejak zaman Pakatan Harapan. Contoh macam ayam. Ayo. Okey, ayam ni sebagai contohnya orang duk bising pasal ayam bulat, ayam potong, ayam pipih, ayam lonjong. Yang mangsuhkan AP ayam bulat adalah Pakatan Harapan. Tetapi Pakatan Harapan play victim, main suci. Lepas tu dia salahkan kerajaan hari ni sebab apa? Ayam naik harga. Sedangkan masalah itu bermula daripada penghapusan AP untuk ayam bulat oleh Pakatan Harapan sendiri. Kan? Dulu AP ayam bulat dah tak ada. Masa zaman PH lagi kan. Masalah makanan ayam pun tak ada perancangan jangka panjang masa PH. Jangka panjang tak ada, jangka pendek pun tak ada. Itu namanya pundek. Apa ni jangka pundek? Itu namanya pundek. Apa bukti PH tak kompeten? Semasa awal pandemik dulu pun, kau tengok apa dia buat? Buat bodoh. Buat bodoh. Masuk lagi. Bawa virus, import virus. Itu kerja-kerja orang yang soleh. Dan diorang buat bodoh. Selepas tu. Itulah kerja-kerja orang yang mana alim, orang yang mana soleh, orang yang mana warak. Kan? Maksum semua tu. Rakyat sekarang ni kita kena fikir satu perkara. Sama ada perasuah yang bagi semua orang happy, atau kita pilih orang soleh yang menyebabkan kita merana. Itulah dia masalahnya. Ini masalahnya lah. Dia cakap dia tak rasuah, dia cakap lah. Dia cakap dia tak rasuah, tapi masalahnya dia buat orang merana ni. Lagi besar dosa dia daripada ni. Daripada buat orang daripada makan rasuah tu. Makan rasuah dosa pada diri sendiri tau. Buat orang merana ni dosa kepada orang, kepada rakyat. Yalah, dia cakap ekonomi kita teruk sebab rasuah. Tetapi apabila PH memegang 22 bulan tanpa rasuah, kononnya tanpa rasuah, rakyat merana. Sama juga. Ekonomi lagi teruk. Kan? Dia cerita ketirisan, dia cerita apa benda tu. Sedangkan salah satu mekanisme untuk menghalang ketirisan adalah GST dia masukkan. Apa sebab? Dia nak tutup, dia sebut penyamun. Dia tutup aja gitu kan. Itu ceritanya tuan-tuan. Kan? Kita tuduh orang penyamun, kita penyamun, orang tak perasan. Yalah, okey dah. Kita pun pelik kan. Masa penyamun, inflasi ni dapat dikawal. Inflasi ni dapat dikawal. Ini bila orang-orang yang mana tak menyamun, alim, ulama, soleh, ya, orang-orang yang mana orang kata terpilih oleh rakyat, terpilih oleh rakyat, ya, diberkati oleh Tuhan, kan? Apa jadi sekarang? Kan? FDI setakat MOU saja, nothing realised. Nothing realised actually. Yang kita dengar cerita nothing realised lah, kan? Itu semua orang yang tak rasuah tu. Yang pergi main, yang pergi sign MOU tu semua yang tak rasuah tu. Tapi sign MOU je lah. MOU je lah, dapat MOU je lah. MOU dapat lah. MOU banyak. MOU banyak. Kalau MOU lagi untung kan. Dia cerita pasal hutang, tapi dia pergi cari pelabur dekat Jepun. Jepun lagi besar hutang daripada kita. Yalah. Kan? Jepun tu trilion lah. Berapa? 147% lah. 147% daripada KDNK. Lagi besar daripada kita. Tapi dia ambil tu. Boleh pula minta hutang lagi dengan Jepun. Sedangkan satu realiti yang kita perlu faham pasal ekonomi selepas pandemik, masing-masing negara sekarang ni tengah memikirkan untuk memulihkan perniagaan dalam negara. Iyalah. Kita pula pergi ke luar negeri nak panggil pelabur. Mengapa tak pulihkan perniagaan dalam negara dulu? Iyalah. Itulah dia cerita dia. Nak pulih perniagaan, perkara utama adalah politik. Politik stabil, barulah apa buat pun jadi. Betul lah. Kalau politik tak stabil, buat apa pun tak jadi. Ini politik kejap dia masalahnya bukan masalah apa orang kata. Bila kita nak biar orang kata nak menyelamatkan penyamun, kita nak menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan politik negara, nakkan politik lebih stabil, pelabur datang, ekonomi baik. Tak percaya, lepas je bilang aja kalau ada satu-satu parti yang dapat dominan,
Bukan cerita BN, apa parti saja yang dominan dan yang berniaga rasa boleh membawa Malaysia ni ke depan, automatik bursa saham melonjak. Yalah, automatik bursa saham melonjak. Sebab apa? Dah ada satu suara yang konsensus. Perbandingan Ringgit pun akan naik. Yalah. Mudah nak cerita antara perniagaan dengan tu, perbandingan yang kita ambil kedai kopi Pak Din. Politik kedai kopi. Kalau dia berpolitik kedai kopi, bertumbuk betul, orang nak berniaga kedai kopi pun ikut. Kedai kopi pun marah. Yalah, betul. Apa aku nak berniaga ni? Yang korang je bertumbuk. Datang kedai aku bertumbuk. Dapat jual air. Cuma modal apa? Cuma jual air, kan? Tapi nak kena ganti cawan pecah. Kursi pecah, meja pecah. Itu orang politik punya hal. Orang politik punya hal, kan? Baik pilihan raya, sampaikan satu suara yang betul. Tak kira lah, bukan kita kata BN. Memanglah kita sokong BN, tapi kita nak politik yang stabil. Itu cerita. Ini korang bila cerita je kata nak pilihan raya, nak menyelamatkan penyamun. Perniagaan ni dia berkaitan dengan dasar. Dasar ni hanya boleh dibuat dan dilaksanakan apabila kerajaan tu stabil. Itulah dia cerita. Kalau satu-satu dasar tu, katakanlah kita ambil contoh bila kita nak laksanakan JST. Contoh kita tak kata kita nak laksanakan JST. Kalau kerajaan itu stabil, dia boleh laksanakan dasar itu dengan baik dan duit itu hasil lebihan-lebihan itu boleh didistribute, diagihkan kepada rakyat dalam negara. Ya, kita akui mungkin akan berlaku rasuah. Tetapi rasuah tu dia bukan rasuah tu menyebabkan projek je sikit, rasuah tu menyebabkan projek je banyak. Yalah. Tapi kalau kita asyik nak fikir rasuah orang ni tak boleh pilih, adakah disebabkan kita nak menolak rasuah, kita pilih orang bodoh yang bukan pandai, yang tak ada kebolehan untuk memimpin negara? Itu cerita dia. Itu cerita dia. Kalau ada yang bercakap, kalaulah kerajaan sekarang ni berjaya mengekang, lepas tu harga akan turun, harga ayam akan turun, siapa berani buat jaminan? Tak ada. Mana ada lepas inflasi barang turun? Tak ada. Tak akan ada jaminan bahawa inflasi inflasi ni akan barang turun. Tak ada. Daripada tahun 70-an lagi. Kan, harga petrol ni tahun 70-an 20 sen je. Kan. Hidup dulu ke? Dulu Itu datang 20 sen je. Tapi bila dah sampai krisis dia, masa rambut ke hitam lagi? Tanya boleh. Aku 2 kali menghadapi hyperinflation tau. 74 2006. Tak adalah. Kalau mati tak makan. Tak ada orang mati tak makan, tak ada harga akan turun balik. Ada yang mati tak makan tu Pak Din? Ada. Zaman Anwar Ibrahim, pemimpin mahasiswa, ada orang mati tak makan kat balik. Tapi sampai sekarang kubur ni pun tak dapat dia temui. Dia kata pegawai getah tu sampai mati tak makan. Mati ke bulu. Kuburnya sampai sekarang pun Anwar gagal nak tunjuk. Tapi masa tu okey kot, harga getah RM2, tak salah. Besar lah masa tu. Yalah, masa jadi TPM pun lupa mana kubur dia kan. Tak nak. Sampai sekarang dia tak dapat tunjuk kubur. Kalau tidak modal besar tu. Cakap ada kubur aja orang mati ni. Orang mati tak makan. Kalau kubur Muhammadi kau tak pandang dah. Kau jangan. Kau tak heran kubur Muhammadi kalau dia dapat tunjuk kubur tu. Dia punya waris boleh letak tong tau dekat situ tau. Dah jadi sebelum jadi menteri, cerita memali. Dah jadi menteri, haram dia nak cek. Nak siasat, nak apa. Tak ada. Gebang je PS ni. Antara perasuah dengan pembohong yang tidak ada uncompetent liars. Rakyat lebih memilih pembohong yang uncompetent. Yalah. Pembohong yang tidak ada kebolehan. Sebab rakyat suka dia bohong. Itulah dia. Sebab rakyat terhibur, kenyang perut dengan lawak Masabu. Kan, itulah dia cerita dia kan. Sebab itulah kita bukan nak berubah cepat kerana kita nak kuasa balik. Kerana PS menang tak apa. PS menang pun ambil lah. Kita boleh garanti, Barisan Nasional boleh garanti tidak akan berlaku macam Perikatan Nasional atau langkah Sheraton. Kan? Ambil lah. Langkah Sheraton tu bukan BN punya kerja. Yang apa? Yang buat langkah Sheraton tu Azmin. Kan? Tak kisah. Pergi. PS nak ambil je kan? Tak apa, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya sekarang ni ialah kita nakkan stabilan politik. Kalau katakan politik dah stabil,
Jangan kita ni tak payah pergi keluar negara tau. Kan? Siapa-siapa yang jadi Perdana Menteri selepas daripada PRU15, orang akan datang pergi kepada dia. Tapi dia mungkin beginilah Mahdi. Rakyat suka dengan Pakatan Harapan ni disebabkan kalau harga barang naik pun Mak Sabu buat lawak. Dia orang hibur. Itu je lah kan. Harap lawak je lah kan. Harap lawak lah. Harap lawak je lah. Kenaikan harga barang ni satu benda yang bagus pada dia orang. Benda yang menyeronok kan, boleh buat lawak. Rakyat terhibur, rakyat lupa harga barang. Perut lapar kan, rakyat lupa. Jadi kenyang. Dengar lawak kenyang. Kenyang. Apa tak payah makan, tak payah makan Kalau nak makan pun sesudu sawit sehari. Kenyang. Tak kisahlah kan kalau rasa-rasa sesudu sawit tu boleh menjadikan anda mengundi balik pada PH kan, dipersilakanlah kan. Dipersilakan. As long as kita kena pulihkan politik dan insya-Allah ekonomi bagus juga kalau katakan minum satu sudu sawit sehari kan. Pasal kenapa kita dah tak payah cerita pasal ayam, kita dah tak payah cerita pasal daging kan, kita tak payah cerita pasal nak ternak lembu. Kalau masih sudu sawit satu kalau hari masih sokong PH menang. Ikan berapa bilion ikan dekat laut tu dah tersedia dekat laut berapa bilion ikan akan timbul naik ke darat. Kutip je. Kau macam itu yang kita nak. Tapi tak apa, kita sebab diorang ni sebenarnya nak tunggu masa-masa yang sesuai untuk diorang nak buat pilihan raya. Rakyat pun happy kalau PH menang. Orang muda dapat basis PTPTN masuk. Kau gila kan dapat RM30. Dapat RM30 lagi. Dapat RM30. PH pun boleh memerintah tanpa Mahathir. Anwar boleh jadi PM. Kenapa tak nak pilihan raya? Kenapa tak nak pilihan raya? Buat je pilihan raya sekarang kan. Buat aja pilihan raya sekarang. Dulu salah Mahathir. Dia tak boleh buat salah Mahathir. Itu salah Mahathir. Sekarang kita buat pilihan raya. Settle. Buat satu conclusion. Dulu kena pakai mask. Sekarang dah tak payah pakai mask. Dulu kena kurung dekat rumah sampai 5-6 bulan. Sekarang dah tak payah nak kurung dalam rumah sampai 5-6 bulan. Dulu kena darurat. Apa nak takut? Pilihan raya je kot. Yalah, pilihan raya je lah. Satu hari je kot. Alamak, tak boleh pusing sana lah. Boleh dia bukan tu. Boleh dia berway. Tapi tak apalah. Tapi kita U-turn. Punyalah section nak mencari rokok. Ini semua salah KJ. Kalau tak kita boleh lepak restoran isap rokok duduk je kat restoran tu. Aduh, betul. Apa pula salah KJ? Salah Dr. Zul. Dr. Zul. Dr. Zul. Ini semua Dr. Zul je pasal. Lepas tu KJ pergi ikut. Dia tak tahu berapa ramai Cina menyumpah pasal tu. Itu pasal kita ni dah jadi pelaksana kepada dasar-dasar PH. PH rancang, kita lah sana. Kita ni baik. Baik hati. Lepas ni apa lagi dia nak bagi? Banyak lagi dasar-dasar PH. Kau mainlah kalau nak sana kan. Jangan risau. Dah tak dapat dedak, kita nak melalak. Ada muka-muka kita orang dapat ambil dedak. Punca dedak naik ni semua cyber trooper ni pasal. Banyak sangat bagi makan dedak. Banyak sangat makan dedak. Habis. Demand dedak makin meningkat. Kita orang je makan seguni. Aduh, kelakar betul lah aku tengok korang-korang ni semuanya kan. Okey. Ini apa? Tapi itulah kan. Tadi kita lepas makan ayam sebenarnya. Pecah lagi ayam tu. Tiga makan ayam. Tapi kan masa hyperinflation tahun 74 dia pula tahun 2006 hyperinflation kan. Ya. Kayak apa? Yang matinya tak ada kan. Tapi apa harga barangnya makin naik, tak turun kan. Okey. Apa yang kita buat pada waktu itu? Aku dalam perut ayah aku lagi. Ada pula kawan aku cakap, siapa ke nama dia Batin. Batin apa ke? Katanya masa tu kita atau 74 orang kampung dia gotong royong buat minyak kelapa. Wah,
Tapi sekarang mana ada salai kelapa lagi dah? Mana? Sapat kelapa mana ada lagi? Satu kawah tu gotong royong buat minyak kelapa. Dapat 3 botol. Dah apa nak gotong royong, baik pergi belilah. Itulah dia. Walaupun mahal, orang tak bising, orang beli. Mungkin kawah dia, kampung dia besar yang daripada penting kawah. Barang ada. Tapi masa tahun 74 tu, barang tak ada. Harga naik, barang tak ada. Harga naik, barang tak ada. Tapi orang tak bising lah. Bukan tak bising sebab tak ada Facebook. Sebab tak ada Facebook. Itu je. Kakak sembang kedai kopi lah. Sembang kedai kopi pun memikirkan macam mana nak buat resipi baru tanpa minyak. Tepung tu nak masak tanpa minyak macam mana? Yalah. Masa tu cerita kedai kopi, sekarang cerita kat Facebook lah kot. Tapi yang biasa cerita kat Facebook ni belum tentu dia pandai masak balik. Itulah pula. Tapi kalau kat kedai kopi, jangan. Kau cerita pasal masak, orang tahu kau tak pernah masak. Depan-depan kena. Lagi satu Pak Din, kalau dulu-dulu gaduh kedai kopi, kursi dia kayu. Balik kita tadi. Kau orang gaduh pasal politik, kat kedai kopi aku tutup. Itulah dia cerita je. Jadi dia sekarang ni pilihan raya bubarlah cepat. Senang aja. Ada pilihan raya bubar cepat, ada pilihan raya kan. Kita rakyat Malaysia dapat kerajaan yang stabil. Ya. Tak kira lah Anwar jadi Perdana Menteri. Anwar jadi Perdana Menteri ke apa ke, itu lantak dia. Macam Abu nak jadi PM ke apa. Kan? Dah itu kendak korang. Macam mana kan? Inilah masanya orang PH Pakatan Harapan merealisasikan cita-cita Anwar sejak kecil untuk jadi PM. Betul-betul. Dia daripada kecil, daripada mak dia lagi. Dia dalam kandungan lagi nak jadi Perdana Menteri. Jadi orang PH takkanlah tak nak tolong Anwar. Mestilah kena tolong. Kita tak kisah Anwar nak jadi PM ke apa, kena tolong kan. Anwar jadi PM, Rafizi Ramli timbalan Perdana Menteri. Yang penting politik stabil. Yang penting politik stabil. Kau stabil, kita orang pun senang buat kerja. Cari makan senang. Nak cari makan senang, nak cari ayam pun senang. Ni nak masuk Siam, dah kena bayar dah. Nak masuk Siam kena bayar pasal COVID. Kau jangan main-main. Ya ke? Ada lagi COVID kat Siam? Kat Malaysia dah tak ada lah. Jasa Menteri Kesihatan ni. Kau jangan jasa pengurusi Majlis Pemulihan Negara kau. Banyak jasa pengurusi Majlis Pemulihan Negara ni. Itulah dia. Ayam mahal dia lepak kat Australia je. Tapi itulah pengurusi pemulihan negara ni pun nampak macam dah tak ada fungsi. Dah kan. Siapa cakap? Kau kira. Kalau ada tentulah dia dah kena pecat. Tak ada, kalau tak ada dah kena pecat. Ni mestilah dia buat kerja. Mesti dia buat kerja Banyak idea dia bagi Pak Mail. Jangan tak tahu tarik AP tu idea dia. Jangan lupa Menteri Kewangan. Tarik AP tu dia punya idea dia. Menteri Kewangan lapor direct pada pengurusi Majlis Pemulihan Negara, mana lapor pada PM. Gila. Yang mana betul-betul bekerja tu, betul-betul bekerja tu, betul-betul kerja tu. Betul-betul punya kerja. Alah, nak buat jamaah raya pun dia kena refer Muhyiddin dululah. Gila, nak buat jamaah raya pun kena refer Muhyiddin. Berapa cucuk sate nak bagi-bagi. Hebat. Kalau macam tu kita tak boleh lawan lah. Bukan kita lah untuk nak melawan. Bukan layaknya kita. Bukan layaknya kita lah kan. Ini bukanan. Ya. Kejap lah dulu, kita pusing sembang dulu je. Astagfirullahaladzim. Kalau habis ni orang tengah steam ni. Lama aku tak kau lancap ke kau belajar? Kau jangan cakap lah direct. Lama aku tak datang tempat ni. Mana Pak Din? 10 tahun kot. Dah aku datang sini cuma 6. Ya. Apa orang berlupa tak pernah datang ni. Saya selalu juga datang, tapi saya tak tahu lah Pak Din dah lama tak datang ni. Aku duduk sini dulu. Rumah kecil ni. Enggak, yang dia buat PKR. Rumah kompak tu. Kompak. Apa tak apa. Kita sembang lagi kan. Tapi yang pentingnya sekarang ni ialah bubar dulu parlimen. Secepat yang mungkin kita dapat selesaikan masalah politik dalam negara. Dalam sini aku tinggal seorang lah. Kalau Pak Mail rasa dia nak jadi Perdana Menteri lebih lama, tak nak bubar, langkah pertama, tukar Menteri Ekonomi, tukar Menteri Keuangan, tukar Menteri apa saja yang PPBM yang tak boleh pakai ni, tukar. Jadi letak dengan orang-orang UMNO, orang-orang BN yang berkebolehan. Jadi boleh tak payah bubar. Kalau tak bubar lah kan. Tapi masalah sebab sekarang ni apa saja kesilapan yang dibuat oleh menteri-menteri bodoh daripada PPBM, kau bagi ke Mail. Mail dia pula mewakili UMNO dan Barisan Nasional. Itu masalahnya. Trooper pun bertahan lah. Itu
masalah. Yang buat dasar, yang buat idea bodoh Menteri PPBM, yang cakap Mai Sabri, yang pertahankan menteri-menteri bodoh ni adalah apa ni lah. Bukan jadi persoalannya mengapa kau orang kerja pertahankan menteri PPBM? Itulah. Kau orang masuk PPBM lah. Kan. Dia alang-alang nak pertahankan PPBM masuk PPBM je kan. Mungkin Azmin punya dedak grade A. Kan. Tapi dia punya cerita je ialah kan, kalau katakan kita ni tak ubah, politik kita ni makin stabil ke tidak? Kan? Tak akan stabil. Situasi kita, situasi ekonomi kita ni makin stabil ke tidak? Kan? Lagilah tak nampak bayang. Bukannya apa, ini baru at the verge of the apa orang kata collapse tau. Ini orang kata baru dalam keadaan baru-baru nak nampak untuk nak collapse ni dah nampak. Kan. Kita bukannya kata kita nak minta ekonomi kita collapse, bukannya kita nak politik kita ni tak stabil. Dia macam ni lah, apabila orang tu tidak reti bawa basikal, dia bawa basikal laju-laju. Kan. Jadi apa akan berlaku? Kita dah boleh agak apa akan berlaku. Kepala lutut lah rabak. Kepala lutut rabak, siapa lagi? Kepala betul. 13 jahit. Kalau sikit-sikit luka je apa badan, bergegar otak tu, terus hilang ingatan. Itu masalahnya sekarang ni kan. Hilang ingatan tu mana nak bertahan, nak jadi sahabat tropik. Itu yang kerja maki hamun orang aja tu. Maki je. Jadi isu ni sekarang ni, mengapa nak pertahankan dasar-dasar bodoh Menteri PPBM? Ya, kita pertahankan Ismail Sabri betul. Kan? Ismail Sabri tu kita pertahankan dia betul. Sebab dia daripada Parti UMNO. Tetapi masalahnya, aku rasa Ismail Sabri pun dah kena mula biarkan Menteri PPBM bercakap dasar ada orang di sini. Nak masuk ke AP, biar Menteri PPBM yang cakap. Kan? Jadi tak perlulah kita nak terpaksa mempertahankan dasar bodoh Menteri PPBM yang mana mereka letak Ismail Sabri hanya sebagai jurucakap. Tak adalah. Okey, kenapa aku cakap pasal Majlis Pemulihan Negara? Kenapa aku cakap pasal apa Menteri Ekonomi apa semua ni kan? Pasal kenapa? Okey, pasal diorang ni semua kebanyakannya, okey, sebagai contoh satu tindakan bila diorang semuanya apa membuat pelonggaran kepada SOP COVID dan sebagainya. Nak raya kan, ada dia orang semuanya buat kerja untuk nak membetulkan demand supply kepada ayam-ayam ni semuanya. Ada? Tak ada. Tapi yang sebenarnya ayam ni bukan soal supply demand. Tak ada. Dia okey, simple aja dia masalah dia. Boleh. Apa? Itu bab kos apa semua ni cerita lain lah kan. Bukan bab kos. Dia salah penyelesaian. Dia salah penyelesaian. Okey, tak apa. Kita buka sikit Kita buka sikit. Aku pun berapa kali tempat yang sama ni dalam Tawaf dapat 7 kali haji. Tak apa. Kan. Kita aku dah tak ada idea lain nak pusing kan. Ini cara senang nak pusing. Dia pusing lah 7 kali. Okey dah Betul tak minyak tengah naik harga tak apa. Aircon sejuk. Kau tak lepak pun sekejap lagi tak ada aircon. Tengok. Okey. Dia simple aja kan. Okey. Bila kita dah tahu demand dia macam tu, dia rayanya macam tu punya mahal kan. Harga barang dah makin mahal kan. Jadi dia sekarang ni macam mana perancangan daripada pihak kerajaan ni untuk anticipate kepada perkara tersebut? Ada? Tak ada rasanya. Tak ada, sebab dah memang terbukti kan. Hari ni harga ayam turun. Hari ni harga ayam turun, ayam tiba-tiba melambat-lambat. Jangan risau, masalah ni garanti selesai kalau Pakatan Harapan menang. Hari ni dia menang pilihan raya, esok harga ayam turun 350 sen sekilo. Kau jangan ke. Itu janji bulan bintang matahari. Diorang jangan kata bulan bintang matahari, sang suria, Marik, Mustari, Zuhal, semua diorang boleh janji. Yalah, tapi itulah maksudnya sekarang ni tak ada satu plan ke apa ke kan. Dia dibuat oleh kerajaan. Benda berlaku yang ketara Disember. Daripada Disember nak sampai ke Mei tu panjang. Yalah, sama lah macam dia bagi salahkan kartel. Kartel ni cuma escapism, alasan untuk lari daripada lepas tangan. Jadi apa masalah harga ayam naik? Kartel. Apa sebab harga dedak naik? IP. Kartel. Jadi diorang nak lepaskan tangan. Salah kartel, salah IP. Itu je cerita dia. Tapi bila ada tarik IP tak selesai. IP tak selesai. Cari kartel sampai ke sudah.
Tak boleh nak cakap lah. Tak boleh nak tunjuk satu muka, satu nama. Yalah, tapi tiba-tiba pula bila dah sampai 30 Syawal, ayam lambat-lambat, harga turun. Habis tu yang nak tanggung kos siapa? Oh, dia kata katil lari. Dia kata katil lari tiba-tiba. Oh, katil cicit. Dia cerita kartel ni samalah macam petani peduri getah yang mati kat baling zaman Norman. Sampai ke sudah tak ada nampak kubur. Kan? Jadi kartel ni pun sama. Takkanlah tak ada kau boleh bagi satu nama. Kan? Tan Sri Mahadi Mahabun. Pengerusi kartel ayam Malaysia. Ke ataupun Datuk Tan Sri Datuk Sri Lam Seng Kiong kan. Pengerusi Majlis Dedak Kebangsaan. Majlis Dedak Kebangsaan kan. Dia mesti ada satu benda yang solid. Tapi itulah dia bila kegagalan di peringkat kementerian, gagal untuk nak kenal pasti masalah yang paling punca dan juga anticipate masalah yang akan timbul. Dia bila tak ada penyelesaian secara macam itu, ya, kita ni jadi hanging around lah kan. Salahkan sana, salahkan sini, salahkan situ kan. Tak ada pula yang nak sebut kerana ringgit jatuh. Bukan apa. Sekejap lagi tarik terapung dekat ni pun dia kaut juga kan. Bila sebut ringgit jatuh, akan kena pula kat batang hidung kata. Jadi yang sebenarnya itu salah satu punca utama. Itu sebab kita nakkan pilihan raya. Jadi dia ibarat apa? Bau busuk, salahkan orang ni kata kentut, salahkan orang ni kata kentut. Sebenarnya busuk tu datang daripada jubur kau yang cirit sendiri. Itu ceritanya. Jadi jangan dengar cara bodoh Pakatan Harapan yang dibawa ke dalam Perikatan Nasional. Itulah dia. Menteri-menteri tu semua tak tahu benda. Bekas menteri PH pun. Mereka menteri PH. Bodoh dia. Bodoh dapat diwarisi daripada PH kepada PN. Lu kau membodohkan menteri PH. Menteri PH tu ada dalam PN. Jadi ibarat membodohkan diri sendiri. Itulah dia realiti yang berlaku. Itulah dia realiti yang berlaku. Kita ni tak nak cerita macam mana nak selesai jalan menteri ni. Pilihan raya lah. Semuanya masing-masing semuanya dia kata pilihan raya je nak menyelamatkan penjamun. Nak tukar menteri. Mail begini tukar menteri. Itulah dia. Aku cabar. Tukarlah menteri. Tukar menteri je settle lah. Nak tukar menteri pilihan raya je, cara mudah. Nak tengok kuat tak kuat Mail, tukar menteri. Tukar menteri. Bukan aku ni menyampah Mail tak. Kita tak ada menyampah. Keadaan yang sebenar. Kenapa keadaan politik semasa? Kenapa kita nak pilihan raya? Ya betul. Ini kita kenapa kita perlukan politik yang stabil? Politik yang stabil saja akan menyelamatkan ekonomi negara. Kan? Analogi tadi tu mudah je lah kan. Kalau katakan kita nak buka kedai kopi, kan, tak kira lah Gloria Jeans ke apa ke kan. Mesti nak kena ada keadaan politik yang stabil. Dia ada istilah yang lebih tepat. Satu istilah yang selalu orang sebut, apabila politik tak stabil, pelabur takut. No, it's not pelabur. Istilah yang paling tepat adalah pasaran. Pasaran tu termasuk pelabur asing, pelabur tempatan. Orang yang nak invest dalam lokal ni, aku nak berniaga ayam, aku tak berniaga ayam. Dasar kerajaan ni kejap flip-flop. Orang nak melabur untuk buat ladang ayam pun takut. Orang nak ternak, nak buat ladang jagung, buat dedak pun takut. Sebab apa? Sebab dasar kerajaan itu tidak solid. Ismail Sabri tidak mampu untuk kontrol semua menteri PN. Yes. Itu dia punya perkara yang paling pokok sekali. Jadi kita tak ada masalah pun untuk teruskan Ismail Sabri sebagai next Prime Minister selepas PRU15. Tak ada masalah. Sebab kita sedar bahawa keadaan sekarang ni apabila Ismail Sabri tidak ada grip yang kuat terhadap menteri-menteri yang ada. Kita sedar. Kita tak sebut pun siapa PM, apa parti yang memerintah. Tak ada. Kita tak sebut. Itu bukan soalnya. Kalau PM Mail lah. Mail lah, tak ada masalah. Kalau PM-nya Nuar lah. Kalau Masabu lah. Yes. Kalau UMNO kata Pak Din boleh lah cakap pasal Nuar. Dia Pak Din dah berumur. Kita memang dia seorang yang muda ni grip kuat lagi Pak Din. Dia tiba-tiba dari jauh dia tengok Mahdi je tu kan. UMNO dah endorse Mail.
Kau kesergah UMNO lagi, kena kacau UMNO lagi. Kenapa? Yalah. Apa salah UMNO? Apa dosa UMNO ni? Yalah, betul. Kalau kau sayang dengan Mael, sayanglah UMNO sekali. Pasal UMNO yang naikkan Mael, tanpa UMNO Mael tak jadi PM. Tanpa UMNO Mael tak jadi MP. Jadi jangan sekacau. Ini kerana dia nak seguni je. Bolehlah macam tu. Madi, itu level kau tu ni. Diorang dah main trailer sekarang. Oh, trailer. Kita sebab harga dia dah mahal. Hebat. Satu shipment lah kontainer. Oh, laju. Dedak. Satu shipment. Satu Bukan tak shipment, main kontainer, pakai satu kapal. Satu kapal. Kapal FGV tu dia pakai tau. Oh, kapal FGV dia pakai. Oh, hebat. FGV ada kapal. Yalah. Kan. Tapi dia bukan dedak, Padin. Pak Din punya satu shipment, dia bukan dedak. Baru jagung je Pak Din. Jagung dia je kena baru. campur lagi barang-barang lain. Satu kapal, satu kapal, satu kapal. Tiga kapal. Tiga kapal. Ya, kira-kira satu kilang habis lah dia. Dia tapau lah kan. Dia masalahnya itu yang kita cakap. Jangan ada yang kata tak dapat. Dapat. Kalau Mahathir Sabri nak kekal jadi Perdana Menteri, dia kena kukuhkan kuasa dia dalam kabinet. Betul? Buang semua menteri-menteri PPBM ni. Menteri-menteri tak ada faedah ni. Betul? Menteri Perhabis beras. Menteri Perhabis beras ni. Semua sekali. Buangkan semua. Tunjukkan kekuatan. Untuk kita ahli UMNO bagi sokongan penuh kepada Mahathir Sabri. Ya, itulah dia cerita dia. Kalau Mahathir nak jadi PM balik, dia kena dapat sokongan UMNO. UMNO akan umbi UMNO. Dengan akan umbi UMNO, kau ajak bergaduh, berperang. Buat masa. Dah lah bergaduh, berperang, lepas bertekak, lepas tu pula ngaku dia hebat. Kalau ngaku dia hebat, kau ambillah kau senarai apa? Senarai PDM apa semuanya kau buatlah pilihan raya. Buatlah semua. Ambil dah jadi. Betul cawangan pun jadilah. Aku pusing. Ya, kita pusing aja. Sementara kita tak nak berap ni, tak nak menunjukkan tempat kita ni. Jadi kalau Mahathir berani buang, kita akan bagi sokongan penuh kepada Ismail Sabri. Sebagai current Prime Minister and the next Prime Minister. Dia satu je. Kalau berani buang yang mana masalah-masalah besar ni, yang tak boleh buat kerja ni, kita boleh bagilah. Kan? Menteri claim nama. Contohnya Azmi Ali. Konon-konon dia tarik pelabur, tapi pelabur saya MOU ke, tapi tinggal MOU je. Kan? Sebagai ahli parti, kita kena dengar pandangan rakyat. Kita kena ikut kehendak rakyat. Bukan ajak rakyat gaduh. Jadi dalam keadaan sekarang yang susah adalah rakyat. Jadi ini apa hal ulik dia apa tindakan yang kita nak Pak Mahathir buat ni supaya rakyat senang. Bukannya untuk kita. Kita ni aku tak heran. Kita ada 3 kapal dedak. Belum proses. Apa ada hal kan. Itulah dia cerita dia. Kita bukannya nak ni kerana rasuah apa semua. Bukan kita nak kita macam Najib pun rasa-rasanya dah kira cuma nak enjoy sweet retirement. Sweet retirement aja. Dia bukannya nak kejar-kejar mana lagi dah kan. Orang je pandai-pandai buat layan kan. Orang buat aja, korang saja je ni nak kata andaian kan. Takut nak dengan bayang-bayang. Itulah takut nak dengan Najib ni kan. Najib ni dah nak buat retirement dah kan. Dah nak duduk relax main dengan anak cucu. Kan. Makan KFC, makan McDonald. Keluar lepak-lepak jumpa kawan-kawan. Kan, sembang duduk pergi bersembang kan. Layan Pak Din ni kan. Bila lalu sini aku tengok Helame. Boleh pergi karaoke dengan Helame. Kau. Jangan diri kau. Kat mana dulu? Rejang. Oh, Rejang. Okey. Tapi itulah dia cerita dia kan. Orang bukannya nak apa? Orang bukannya nakkan satu benda yang extravagant ke apa ke, tidak. Kita orang dah tak kisah dah. Dia kalau Mahathir Ismail Sabri berani pecat Azmi Ali, berani pecat tu, aku yakin, aku garanti. Acik potong jari Azmi Ali. Bukan jari aku, jari Azmi Ali. Acik potong jari Azmi Ali. Pakatan Harapan akan bagi sokongan kepada Ismail Sabri untuk kekal sebagai Perdana Menteri sehingga habis penggal. Kalau Ismail Sabri berani pecat menteri-menteri PPBM yang tidak kompeten. Dan juga memecat
Jawatan tidak berperlembagaan pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Jawatan tidak berperlembagaan, menghina perlembagaan dan undang-undang dan menghina ke intelektual rakyat Malaysia. Itu dia. Kan? Ada yang berani kata MPN tu perlu. Ada. MPN tak ada benda, tak ada function apa pun kalau ikut kan. Tak, dia bukan setakat tak ada function. Dia tidak berperlembagaan. Tidak berperlembagaan. Benda yang tak sepatutnya pada ni. At least kalau katakan ada Akta Majlis Pemulihan Negara ke, ataupun kita kata sekalipun ada akta, tidak boleh ada satu entiti lain yang melebihi kuasa kabinet. Melebihi kuasa jemaah menteri seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Yes. Itu adalah satu jawatan yang menghina perlembagaan Malaysia. Lagi buat cerita hina ni. Kebetulan kita lalu kat bandar Hussein On bandar. Kat bandar. Dia panggil apa? Camp. Desa tau. Oh, desa ke? Desa tu Hussein On. Desa zaman sekarang pun dah batu. Depan camp askar lah. Perumahan tentera. Jadi kes penghinaan terhadap bekas tentera yang tak berpencin. Berlaku zaman apa? Yalah. Malu lah kita. Kan. Buatlah, cubalah kau daripada kau melalak-lalak tu kan. Cuba kau fikir kau macam mana nak mengambil hati balik bekas tentera yang tak berpencin ni. Dia orang dah terasa hati sangat dah tu. Sampai nak buat kata nak buat apa? Demo dekat Tunggu Negara tu. Dekat Tunggu Negara. Lepas tu bila dia buat demo Padin, PH tu semua pemimpin PH cakap beratur. Cakap bagi pihak tu. Mak Sabu lah kat depan nanti. Mak Sabu, Anwar Ibrahim, Wan Aziza, Rafizi Ramli. Selamat kembali ke dunia politik. Dengan bergaya. Welcome Rafizi. Tanya bakal timbalan Perdana Menteri Malaysia kalau Anwar menang jadi PM. Itulah dia cerita dia. Jadi benda-benda macam ni so kita jadi bagi kita orang ni sekarang ni elok ubah. Atau pecat semua menteri BBM. Sebab apa? Kau tak akan dapat satu kerajaan yang stabil. Kau tak akan dapat orang-orang yang mana boleh bekerja. Kan? Dia kerajaan sekarang ni jadi tak stabil apa sebab? Apabila menteri PPBM tidak mendengar cakap Perdana Menteri tapi mendengar cakap pengerusi PN. Dengar cakap fungsi MPN. Kan? Masalahnya siapa yang jadi Perdana Menteri? Ismail Sabri. Jangan sampai orang hina jadi puppet. Iyalah. Tunjukkan keberanian. Pecat semua tu. Zuraida pun dah tarik handbrake. Zuraida pun dah tarik handbrake. Betul? Zuraida pun dah tak nak terlibat. Pasal kenapa? Ia satu kepincangan kepada sistem bela negara. Tadinya adakan satu pilihan raya kan. Gentleman cakap lah kan, tak payah nak tunggu bulan 7 kan. Have a consensus ke apa. Kau buat sekarang pun dah kira cukup dah. Sekarang tak boleh. Dia berubah hari ni 2 minggu lagi. Bubar hari ni. Tapi kalau katakan bubar bulan 8, bulan 7 pun, bulan 8 pun kan, nanti kejap lagi nak bubar pun, nak sibuk nak buat apa, raptai hari kebangsaan. Nak sibuk dengan sambutan hari kebangsaan. Kan, nanti kejap lagi dia ada lagi dia punya alasan-alasan dia lain lagi kan. Jadinya kalau katakan nak tunggu alasan-alasan tu, rakyat dekat bawah ni makin mati. Kan, rakyat dekat bawah ni makin mati disebabkan daripada inconsistency, tak ada sebarang apa yang kita katakan sebagai suatu langkah-langkah yang sesuai untuk kita hendak menstabilkan keadaan ekonomi selepas daripada sebab pucuk pangkalnya kepada kestabilan ekonomi ialah kestabilan politik. Itu saja. Kalau katakan politik ni tak stabil, maka ianya akan menjadi masalah kepada pembangunan negara. Sebab apa kau tak orang yang nak datang sini dia mesti berjanji. Dia mesti akan berjanji pada seseorang ke dalam negara ini. Kan? Adakah kita ni boleh untuk nak menunaikan janji? Kan? Janjinya kalau berniaga kat sini mesti bawa untung. Kan? Kalau katakan kita walaupun dia orang ni berjanji antara dua orang dan tapi kalau katakan kerajaan tak stabil, rakyat keuntungan tak dapat dicapai,
Macam mana orang tu nak berjanji nak bagi untung? Simple aja benda-benda ni semuanya, kan? So jadinya sekarang ni ubah je parlimen, kan? Kena reconciliate balik ya kepada mereka-mereka yang mana dah sign tu, cakap kita perlukan satu kerajaan yang mana stabil, kan? Jadinya sekarang ni kita pun buatlah satu pilihan raya. Tak kisahlah janji ke apa ke, kan? Kalau katakan besok lusa, malam besok lusa, kan? Tapi sekarang ni kita perlukan satu kerajaan yang mana stabil. Hari ni kita ada baca lah. Siapa tak baca tu memang tak baca. Siapa belum baca, Pak Dia baru bangun. Bangun lah. Jadi baca, adalah yang terbaca, ada yang tak terbaca. Ramasamy kata Mai Sabri kena tunjuk bos. Dia kena tunjuk dia sebagai bos. Tapi salahnya P. Ramasamy. Kita setuju Mai Sabri kena tunjuk bos. Tapi kesilapan P. Ramasamy tunjuk bos kepada UMNO. Itu salah. Itu salah pasal dia ada bos dalam UMNO. Kalau dia nak tunjuk bos, dia kena tunjuk bos kepada menteri kabinet dia. Kalau dia nak parti-parti, dia kena tunjuk kepada semua parti-parti yang dalam kerajaan. Kalau gagal, nak kekal juga kuasa, pecat menteri PN, Anwar Ibrahim and the gang anytime akan bawa backup. Jadi kalau macam tu kita setujulah P. Ramasamy kata tunjuk bos, tapi bukan tunjuk bos kepada parti sendiri yang dia bukan bos. Itu ceritanya. Dia nak menang PAU apa benda macam tu. Sila-sila nak menang apa? Sila lepas ni nak menang ketua bahagian Raub lepas. Bera. Dia nak kalau dia nak terus kata P. Ramasamy lah. Kalau dia nak terus jadi PM, tak nak dia punya raya, dia kena tunjuk bos. Tapi kena tunjuk bos kepada kabinet dia, bukan kepada UMNO. Ya, betul. Itu cerita dia. Ni sekarang tunjuk bos kat UMNO, tapi dengan kabinet tak boleh tunjuk. Dia bukan cakap tunjuk tak bos boleh UMNO, dia nak ajak bergaduh. Dia tak boleh tunjuk bos dengan kabinet. Masalahnya dia tunjuk gaduh pada orang UMNO tu. Pentadbiran negara tak stabil, ekonomi tak stabil. Kau nak jadi PM sampai habis. Keras lah. Sepatutnya dia backup orang parti, tapi dia backup orang PM. Jadi sekarang ni bubar je parlimen, kan? Kita siap bagi cadangan. Kalau tak nak bubar, pecat menteri-menteri PPBM. Tunjuk bos. Itu lebih bagus. Kalau dia berani pecat tu, kita akan standing ovation. Tepuk tangan sampai esok pagi. Kita duduk Kau orang tepuk dah dah. Kau orang tepuk dah dah. Bukan kan. Kita boleh support tanpa sebarang dedak. Tak ada masalah. Dedak pun kita support. Tak payah dedak pun kita bagi. Tak payah dedak pun kita support lah, kan. Tak ada masalah. Kalau dia tak boleh bagi dedak, ramai lagi orang lain boleh bagi dedak. Kami boleh bagi dedak. Kita pegang kilang dedak sekarang. Tak ada masalah perkara tu. Tapi yang pentingnya sekarang ni kena wujudkan satu kestabilan, dan the real stability ialah sama ada dapatkan full lane daripada UMNO, full lane ministers daripada UMNO, ataupun dari kita buat dengan kaedah ada pilihan raya. Itu saja antara dua. Sama ada buat satu full lane, full cabinet line, orang UMNO akan bertanggungjawab, tak kira tak kira manis ataupun tidak kerajaan ni, tapi kalau katakan tak nak, kita ni ubah sajalah. Itu cara yang dalam kabinet melawak macam mana nak menyelesaikan masalah ayam. Yang dalam kabinet pula petikai pasal harga ayam, pasal ayam. Bukannya yang dalam kabinet tu memikir macam mana nak menyelesaikan masalah ayam. Dia berdarah menteri, dia masuk dalam mesyuarat kabinet. Tapi di luar dia bercakap suruh kerajaan selesaikan harga ayam. Tak gila benda. Sebab sekarang ni kalau Mai nak terus kekal, Ismail Sabri nak kekal, sama sekali boleh pecat menteri PPBM yang bodoh ni. Yang kedua, minta balik sokongan daripada Pakatan Harapan, buat MOU ke apa ke benda pun. Aku yakin Pakatan Harapan akan IOU ke whatever lah. Sebab apa sekarang ni PPBM ada berapa kursi je pun. Yalah, dia nak gertak Ismail Sabri. Nak gertak tu kita bubar je lah. Kalau dia gertak bubar, kalau tak tu. Ini masing-masing semuanya tak tahu lah kenapa, kan.
Tiba-tiba pula keluar istilah UMNO soleh lah, itu lah. Dia isu dia jangan backup orang bodoh. Ismail Sabri kena jadi seorang Perdana Menteri kalau reti kata betul-betul Perdana Menteri. And bos. Respectful and respected. Ini yang kita nak. Kita Kau bukan kata nak sembang poyo je. Kan. Masalahnya Nak suruh Mai Sabri jadi bos, tapi Dia bukan bos, sama sia. ni Aduh. Jadi ini yang masalah, kita bukan tak sokong Ismail Sabri, tapi apabila lihat Ismail Sabri diperayamkan oleh menteri-menteri PPBM, kita nak backup pun kita rasa kita penat tau. Kita penat. backup ayam. Backup PPBM. Zuraida yang bodoh tu pun dah belah. Yalah kan. Berapa ramai lagi nak belah. Tapi aku tengok PPBM ni sebenarnya satu escapism, di mana PPBM sengaja buat PPBM supaya menteri-menteri daripada PN dulu, Pakatan Harapan dulu, konon-konon Perikatan Nasional dah bersih, Menteri Azmi Ali, Zuraida dan lain-lain tu akan dilompatkan ke PBM. Supaya diorang boleh berunding dengan Pakatan Harapan. Itulah dia. Itu sebab lah Muhyiddin kata dia ada 119. Dia bilang belum, benda yang belum jadi miliknya. Kan? So jadinya itulah dia sembang-sembang kita pada tengah hari ni, ya. Kena cendol kejap Kita orang ni dah memang situ je cendol apa ni? Situ je cendol. Situ memang cendol. First time aku tahu walaupun aku duduk sini. Okey, alright. Jadinya kita orang nak kena cendol dulu, ya. Jadinya sekian saja buat masa ini, sampai masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya. Selamat petang. Bye.